Terdapat dua golongan yang berbeza kepercayaan dan dalam amalan Islamnya di Indonesia. Golongan ini dikenali sebagai santri atau putihan dan abangan. Kedua-dua golongan ini memainkan peranan penting dalam membentuk sosio-budaya serta amalan dalam hidup beragama di Indonesia, terutama di Tanah Jawa. Dalam video kali ini, kami akan berkongsi tentang kedua-dua golongan ini dan bagaimana fahaman Islam abangan menjadi tulang belakang gerakan dan fahaman batiniah di Nusantara. Terma santri dan abangan ini mula digunakan dalam pengkelasan masyarakat Jawa pada pertengahan abad ke-19 oleh Clifford Geertz, iaitu seorang antropologis dari Amerika yang membuat kajian ke atas masyarakat Jawa. Beliau telah membahagikan penduduk di Tanah Jawa kepada tiga golongan dalam beragama, iaitu santri, abangan dan priai. Dalam video ini, kami tidak akan berbincang panjang tentang golongan priai. Apakah perbezaan golongan santri dan abangan ini? Santri merupakan golongan penduduk yang mempraktikkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan mengikut ajaran Islam seperti kebanyakan Sunni Muslim di seluruh dunia. Dua kumpulan besar di Indonesia dari golongan santri ini adalah Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama merupakan santri yang lebih bersifat tradisionalis, manakala Muhammadiyah pula adalah santri yang lebih bersifat modernis. Abangan pula merupakan golongan yang mengamalkan ajaran Islam, tetapi fahaman Islamnya telah dimasukkan dengan elemen-elemen lain ke dalamnya. Bagaimanakah ini boleh terjadi? Pada peringkat awal kedatangan Islam di Kepulauan Jawa, masyarakat Jawa telah menerima Islam. Namun, agak sukar bagi mereka untuk menerima nilai etika Muslim dan menganggap nilai Islam itu sesuatu yang di luar dari budaya turun-temurun yang mereka amalkan. Budaya Jawa ini banyak mengambil pengaruh dari agama Hindu-Buddha dan juga kepercayaan animisme. Masyarakat Jawa ketika itu sudah biasa dengan amalan nenek moyang yang telah menjadi sebahagian dari adat kehidupan mereka. Amalan seperti kepercayaan kepada dukun dan bomoh, menyembah pohon keramat, menyembah arca Hindu, kepercayaan karut dan tahyul sukar untuk ditinggalkan. Golongan ini merasakan bahawa agama Islam perlu disesuaikan dengan tradisi Jawa. Atas sebab itu, mereka telah mengasimilasi ajaran kejawen Jawa dengan fahaman Islam yang asal. Ajaran kejawen Jawa merupakan ajaran yang memberi nafas kepada budaya, adat kepercayaan, nilai moral dan etika masyarakat Jawa sebelum kedatangan Islam. Penggunaan terma kebatinan dan kejawen juga seringkali digunakan untuk menyatakan hal yang sama. Namun, ia sebenarnya adalah berbeza. Kebatinan merujuk kepada aspek dalaman atau internal, manakala kejawen merujuk kepada hal luaran yang lebih bersifat community, dan ini ditunjukkan dalam amalan-amalan ritual yang dilakukan. Golongan abangan ini menggunakan sesetengah aliran pemikiran tarikat kesufian untuk menjustifikasi amalan turun-temurun mereka. Di sinilah titik pertemuan di antara amalan sufi dan kejawen itu timbul. Sebagai contoh, fahaman sesetengah ahli sufi seperti dalam penerimaan konsep sesat wahdatul wujud, iaitu idea tentang konsep penyatuan Tuhan dan makhluk, dilihat sesuai untuk diasimilasi dengan fahaman ajaran kejawen Jawa. Fahaman seperti ini juga cuba memberi justifikasi akan terdapatnya konsep pertapaan dalam Islam bagi tujuan lebur diri atau dikenali juga sebagai samadhi dalam ajaran Hindu demi untuk mencapai kesatuan di antara Tuhan dan makhluk. Amalan-amalan sinkretisme di antara fahaman asal Islam dan kejawen Jawa yang banyak diambil dari Hindu, Buddha dan animisme ini melahirkan fahaman agama Islam kejawen yang dibawa oleh golongan abangan. Fahaman Islam kejawen ini juga merupakan antara jalan bagaimana fahaman batiniah masuk ke tanah Melayu.
Kitab-kitab kejawen seperti Dermo Gandul, Gatoloco dan Hidayat Jati menunjukkan pengaruh fahaman kejawen ini dalam ajaran batiniah di tanah Melayu.